Selamat pagi, salam Malaysia Madani buat anda semua. Kita buka tirai lagi hari ini di program Apa Khabar Malaysia bersama saya Nur Salihah Azmi dan dah lama tak bersiaran. Ya saya. Assalamualaikum, saya Pasha Rahim. Seperti biasa selama 1 jam kami akan bersiaran secara langsung dari Wisma Bernama akan membawakan pelbagai pengisian yang menarik dan juga berkongsi berita-berita terkini dari portal bernama.com. Seperti biasa Salihah nak kongsikan yang pertama sekali apa dia? Sebelum kita pergi ke portal lah ya, untuk hari ini kami nak bawakan kepada anda 2 topik yang cukup menarik berkenaan tentang dokumentari dan juga selepas itu orkestra Simfoni Kebangsaan. Saya dengar orkestra ni macam Pasha macam selalu pergi tengok Orkestra jarang-jarang, konsert ya memang selalu, tapi sesuatu yang menarik yang kita akan bawakan di set Apa Khabar Malaysia pada pagi ini. Santai-santai je topik-topik kita pada pagi ini. Kita santai-santai saja. Okey. Dan seterusnya mungkin kita nak berkongsi bersama dengan anda di portal bernama.com dan yang pertama sekali berkaitan tentang Harimau Belang. Apa kisahnya itu tentang dia, kisahnya Harimau Belang ini. Harimau Belang memasuki perangkap di pos Pasik di Gua Musang, Kelantan, dan ini adalah satu petikan berita yang kita sudah siarkan di portal bernama.com berkenaan tentang seekor harimau belang yang berjaya ditangkap untuk memasuki perangkap yang dilakukan di sana ya. Ini disebabkan oleh, menurutnya pada 6 Oktober lepas, Jabatan Perhiditan telah berjaya menangkap seekor harimau belang yang kabarnya telah menimbulkan masalah kepada orang yang berada di sana. Jadi kata pengarah Perhilitan Kelantan Muhammad Hafiz Rohani berkata haiwan itu berada dalam keadaan sihat dan akan dibawa ke pusat penyelamat kehidupan liar kebangsaan di Sungai Perak. Dan perangkap yang diletakkan di sana juga berjaya orang kata apa memasukkan haiwan tersebut, dan ini orang kata apa satu lagi peringatan kepada seluruh orang kata masyarakat yang berada di kawasan sana untuk sentiasa berhati-hati kerana dalam musim-musim di waktu panas ini saya kira banyak juga kes yang melibatkan harimau belang ini keluar daripada kawasannya ya Pasha. Betul-betul Salihah. Sebenarnya ada berita juga baru-baru ini seekor harimau juga telah mati kerana dilanggar. Jadi orang ramai yang orang kata membuat perjalanan di jalan raya dinasihatkan untuk berwaspada kalau ada ternampak, kalau kita bawa kereta tu tak payah nak bawa laju-laju sangat. Kalau ada ternampak apa-apa haiwan liar yang berkeliaran, contohnya bolehlah hubungi Perhilitan untuk mereka boleh mentangkap haiwan berkenaan dan dilepaskan kembali ke dalam hutan. Okey, seterusnya Kementerian Sumber Manusia ini berkenaan dengan pekerja-pekerja domestik asing di dalam negara. Jadi menurut Kementerian Sumber Manusia KSM, mereka sentiasa mengambil perhatian terhadap laporan-laporan ataupun juga aduan yang diterima berkenaan dengan pengurusan pekerja-pekerja domestik asing, antaranya majikan yang tidak membayar gaji ataupun majikan-majikan yang orang kata tidak menjaga kebajikan pekerja-pekerja mereka, dan tindakan tegas akan dikenakan kepada majikan yang melanggar undang-undang terutama Akta Kerja 1955 ataupun juga dikenali sebagai Akta 265. Menurut menterinya V Siva Kumar berkata beliau telah mengarahkan Jabatan Tenaga Kerja JTK supaya mengambil tindakan yang tegas terhadap mana-mana majikan yang menganiayai pekerja mereka seiring dengan aspirasi KSM untuk memastikan Malaysia bebas daripada amalan buruh paksa. Beliau juga berkata lagi, kalau ada kes seperti ini berterusan, maka tindakan terhadap majikan akan dikenakan dan tidak akan memberi muka ya Salihah kepada mana-mana majikan yang tidak mahu menjaga kebajikan pekerja mereka. Dan ini dikatakan kepada pemberita pada majlis sambutan Hari Deepavali KSM 2023. Ini sebenarnya antara salah satu usaha kerajaan untuk menjaga kebajikan pekerja-pekerja domestik di negara ini dan juga untuk memastikan Malaysia berada dalam senarai negara-negara yang tidak mengabaikan kebajikan ataupun tidak menindas kebajikan pekerja-pekerja domestik asing. Kerana kita tahu ramai pekerja-pekerja domestik asing yang bekerja dalam negara kita mencari rezeki sama juga seperti kita yang pada akhirnya untuk menghantar duit kepada keluarga dan sebagainya Salihah. Ya, dan walaupun kita tahu mereka bukanlah pekerja lokal ataupun tempatan, tetapi walau bagaimanapun segala kebajikan juga perlu dijaga untuk pekerja-pekerja ini. Itu berkaitan tentang penganiayaan pekerja domestik asing. Dan seterusnya
mungkin kita nak berkongsi dengan anda sesuatu yang agak penting juga saya kira sekarang Pasha, waktu-waktu musim tengkujuh ini, supaya anda sentiasa juga bersiap siaga dengan apa saja kemungkinan disebabkan banjir dan sebagainya. Dan ini berkaitan tentang banjir kilat dan juga ribut di beberapa kawasan di Meru. Hujan lebat berterusan sehingga 2 jam menyebabkan banjir kilat yang berlaku, dan ini menyebabkan sekurang-kurangnya 40 rumah terjejas akibat ribut di beberapa kawasan di Meru Ipoh. Dan kita dapat lihat dalam gambar tersebut sampai kereta orang kata apa ditenggelami air. Nampaknya paras air di kawasan Meru Ipoh ini berada juga di kawasan kritikal sehingga menyebabkan banjir. Jadi perikutan itu, Angkatan Pertahanan Awam Negeri Perak dalam satu kenyataan berkata dianggarkan lebih 40 rumah terjejas akibat Meru ini. Jadi mungkin rakyat sana ataupun penduduk yang berada di kawasan itu dipindahkan ke kawasan sementara juga. Jadi tinjauan mendapati daripada jumlah itu terdapat lebih 10 buah rumah terjejas teruk akibat sebahagian besar bumbu rumah diterbangkan ribut. Jadi kita perlu membuat peringatan sekali lagi lah dalam musim-musim tengkujuh ini supaya kita semua bersiap siaga, ataupun bila keadaan yang musim hujan yang agak lebat, sebelum kita keluar ke rumah kita perlu rancang perjalanan kita dahulu ya Pasha. Betul, apa-apa pun kita peka kepada keadaan cuaca semasa dan apa-apa amaran yang dikeluarkan oleh pihak kerajaan. Kalau perlu keluar daripada rumah untuk berpindahlah dengan segera. Okey, apa-apa pun untuk berita lebih lanjut, layari portal bernama.com Saleha. Dan sekarang kita nak tengok dulu ramalan cuaca untuk hari ini dan seterusnya bersama teman penyampai dari Bilik Berita. Silakan. Salam hormat dan salam Malaysia Madani, bersama saya Vinsla Santiran dari Bilik Berita. Baik, kita mulakan dengan laporan ini. 3 individu rentung apabila kenderaan yang dinaiki mereka merempuh sebuah lori sampah di kawasan perindustrian Bercam Ipoh malam tadi. Penolong Pengarah Bahagian Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Perak, Sabarut Zinur Ahmad berkata pihaknya menerima panggilan sebelum sepasukan anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat Ipoh dan dibantu BBP Tambun serta pasukan bomba sukarela Bercam dikejarkan ke lokasi kejadian. Setibanya anggota di lokasi kejadian mendapati kebakaran melibatkan sebuah kereta proton perdana dengan anggaran kemusnahan kebakaran kira-kira 95%. Bantuan kren digunakan untuk mengalihkan lori sampah tersebut dan setelah dialihkan, didapati kesemua mangsa yang rentung berada dalam kereta berkenaan. Beliau berkata maklumat kesemua mangsa masih belum dapat dikenal pasti. 6 van dan sebuah lori terjejas akibat mendapan tanah di kawasan tempat letak kenderaan Majlis Bandaraya Subang Jaya Bandar Puchong Utama 6 petang semalam. Penolong Pengarah Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Selangor Ahmad Mukhlis Mukhtar berkata, kejadian berlaku pada 6.46 petang berikutan hujan lebat namun tiada kemalangan jiwa dilaporkan. Susulan itu 9 anggota Balai Bomba dan Penyelamat Puchong digegaskan ke tempat kejadian bagi memantau keadaan. Anggota bomba bertindak memastikan sekitar kawasan berada dalam keadaan selamat, manakala kerja-kerja mengeluarkan kenderaan dari mendapan tanah diserahkan kepada pihak MBSJ dan polis yang berada di lokasi kejadian. Hujan lebat berterusan sehingga lebih 2 jam menyebabkan banjir kilat dan sekurang-kurangnya 40 rumah terjejas akibat ribut di beberapa kawasan di Meru Ipoh semalam. Angkatan Pertahanan Awam Negeri Perak dalam satu kenyataan berkata dianggarkan lebih 10 buah rumah terjejas teruk apabila sebahagian besar bumbung rumah diterbangkan ribut di Taman Meru 2C.
Dalam pada itu, Angkatan Pertahanan Awam Perak memaklumkan satu pusat pemindahan sementara telah dibuka di Dewan Orang Ramai Taman Meru bagi menempatkan mangsa ribut yang terjejas. Agensi itu turut memaklumkan kejadian banjir turut berlaku di Pekan Gerik serta kawasan sekitarnya lewat petang semalam. Kementerian Kesihatan bersedia dan telah mengenal pasti pasukan perubatan bantuan yang boleh digerakkan ke Semenanjung Gaza sebaik sahaja kebenaran diberikan. Penghantaran pasukan berkenaan masih belum dibenarkan kerana mengambil kira keadaan semasa peperangan yang berlaku di kawasan itu. Penghantaran pasukan itu akan dibuat menerusi kerjasama Kementerian Luar dan agensi awam lain serta koordinasi oleh Jawatan Kuasa Antarabangsa Palang Merah. Sementara itu, penghantaran alat guna habis, consumables dan ubat-ubatan dalam siri penghantaran bantuan kali ketiga akan dilaksanakan dalam tempoh terdekat. Penambahan kemudahan berkenaan bertujuan menampung keperluan perkhidmatan yang mendesak dan sangat diperlukan oleh rakyat Palestin di Gaza buat masa ini. KKM turut menegaskan tindakan pengeboman ke atas hospital merupakan suatu tindakan yang melanggar hak asasi manusia, tidak berperi kemanusiaan serta bertentangan dengan melanggar Konvensyen Antarabangsa Jenewa. Ia perlu dihentikan serta-merta bagi membolehkan hospital yang masih beroperasi dapat terus memberikan bantuan perawatan perubatan kepada rakyat Palestin yang tercedera. Kementerian turut memaklumkan menerusi maklumat yang disampaikan oleh Gaza Medics Worldwide daripada sejumlah 35 hospital yang terdapat di Gaza, 1/3 telah musnah dan memerlukan usaha untuk memulihkannya selain menambah baik kemudahan perkhidmatan perubatan di hospital yang masih beroperasi. Sekian dari Bilik Berita, salam Malaysia Madani dan salam hormat. Baik, masih lagi bersama kami dalam Apa Khabar Malaysia. Okay, topik kita yang pertama ni sebenarnya adalah sangat-sangat menarik tau. Mungkin ramai, saya sendiri sebenarnya tak pernah dengar tentang satu procession ataupun perarakan yang dilakukan oleh mereka-mereka yang menganut ataupun yang mengikut kepercayaan Tau ni. Jadi untuk hari ini kita akan bercakap mengenai satu dokumentari pendek yang telah pun dihasilkan berkenaan dengan perarakan ini yang dipanggil The Ong Chun Procession. Dan bersama kita pada pagi ini adalah pengarah dokumentari tersebut iaitu Irene Yap Hui San. Selamat datang. Terima kasih kerana sudi bersama kita pada pagi ini. Pertama sekali sebagai permulaan kita nak bercerita, ramai yang mungkin belum pernah dengar berkenaan dengan Ong Chun Procession ni ataupun perarakan Ong Chun yang dipercayai adalah dilakukan oleh mereka-mereka yang mengikuti fahaman Tau tu sendiri. Mungkin daripada Irene boleh kongsikan sedikit sebanyak latar belakang dan juga bagaimana tercetusnya idea untuk melakukan dokumentari ini. Macam mana mulanya tu pun sebab saya ni ajak. Dia kata ada perayaan perarakan Ong Chun dekat Tanah Merah Kelantan ni. Dia kata antara yang terbesar kat situ lah. So dia suruh saya kena balik Kelantan, kena dokumentasikan upacara ni. Jadi saya pun pergilah shoot. Dia memang diadakan setiap tahun ke macam mana perarakan ni? Dia setiap 5 tahun. 5 tahun sekali. Ya. Jadi Irene, untuk the Ong Chun the procession ini lah ya, apa sebenarnya simboliknya dan maknanya yang dibawakan apabila kita mendokumentarikan seperti ini? Okay, maksudnya perayaan adat Ong Chun ni adalah sangat penting untuk komuniti Cina dengan Cina peranakan kat Kelantan. Okey. So perayaan ni untuk menyembah seorang dewa yang dipanggil Ong Ya. Dia antara macam general dari kayangan lah untuk melihat dan menjaga kehidupan kat bumi. Ya. So dia lah yang akan bagi mengelakkan bencana yang berlaku. Okey. Jadi kalau sebegitulah penceritaannya ya, pasti masa kita mendokumentari ni ada cabaran-cabarannya. Irene, apa cabarannya? Cabaran tu pasti ada. Banyak dan mencabar. Tapi rasanya masa syuting cabaran tu okeylah, boleh diterima lagi lah. Kebanyakannya hanya fizikal pada fizikal. Contoh macam mana antara cabaran-cabaran yang terpaksa dilalui sepanjang penggambaran dokumentari ini?
kena tahan hujan panas bila time shooting, bawa equipment yang berat. Tapi saya rasa semua tu boleh lagi lah saya tahan. Yang paling mencabar saya rasa buat editing. Ya. Sebab footage sebanyak seminggu. Cabaran dia untuk letakkan dalam video 5 minit. Oh, okey. So mana yang nak diambil, mana yang nak disunting, mana yang nak disusun tu. Macam mana. Itu yang paling pening tu kan sebenarnya kalau kita sebab kita dah ada footage gambar. Selama seminggu tu untuk dipotongkan dan hasilkan dalam 5 minit untuk yang mana satu kita nak pilih untuk memastikan message yang kita nak sampaikan dalam dokumentari tu. Okey, mungkin boleh ceritakan atau kongsikan kepada kami juga signifikan, apakah pentingnya untuk dokumentari ini dihasilkan untuk penonton-penonton di luar sana saksikan. Bagi saya adalah penting untuk saya memperkenalkan Cina peranakan di Kelantan. Sebab ramai yang tak tahu pun kewujudan diorang. So saya mengambil opportunity ni untuk shooting adat diorang kat sana. So ni sebagai macam untuk mempromosikan adat-adat di Kelantan, dari Kelantan. Jadi orang kata sebagai orang yang hasilkan karya ini dan juga mungkin Irene ada banyak pengalaman lah ya. Jadi mungkin apa nasihat kepada pengkarya muda yang selepas ini nak mencuba juga menghasilkan dokumentari seperti ini di masa depan? Bagi saya kalau rasa minat yang mendalam, buat je. Shoot je dulu. Lepas tu belajar on the way. Sebab kebanyakannya yang buat dokumentari ni saya mengikut pengalaman saya juga, saya memang shoot je dulu apa yang saya suka dan minat, lepas tu belajar je on the way. Okey. Untuk Irene sendiri sebenarnya berapa lama dah terlibat dalam bidang penggambaran mungkin dokumentari ataupun ada hasil-hasil lain yang pernah dihasilkan sebelum ni? Saya dah kerja sebagai fotografer 15 tahun. Buat video dengan dokumentari dalam 6-7 tahun dah. Wow. So antara dokumentari dihasilkan yang memberi makna yang paling besar untuk Irene sendiri? Yang paling besar untuk saya sendiri yang dokumentari yang terbaru, saya tengah masih shooting sekarang ni. Belum lagi siap. Tapi saya rasa yang tu saya rasa paling boleh berkait dengan karakter saya lah. Okay, kita berbalik pada dokumentari Ong Chun Procession tu sendiri. Ramai di luar sana yang tak tahu Ong Chun Procession ni pasal apa. Apa yang terjadi sebenarnya sewaktu procession tu? Sewaktu perarakan tu, apakah antara proses, apakah antara ritual-ritual mungkin yang dilakukan? Mungkin Irene boleh ceritakan sedikit. Time hari procession tu akan ada banyak semayang. Akan ada banyak medium. Maksudnya perantaraan untuk memberikan blessing dia kepada orang yang datang. Dan kemudian bila dah sampai waktu untuk mengangkat kapal maharaja itu ke sungai. Jadi lepas letak sungai tu akan ada upacara semayang lagi dan kemudian akan dibakar. Dan bila kapal tu dibakar, semua orang kena balik dah. Jangan toleh belakang lagi dah. Tak boleh toleh belakang langsung. Tak boleh, sangat pantang untuk toleh belakang. Ada So, pantang dia juga. Tu pantang dia juga. So untuk tidak boleh toleh ke belakang tu sebenarnya untuk bagi korang lepaskan segala beban korang yang lama itu. Lepaskan je, jangan pandang belakang lagi. Terus lepaskan dalam sungai, kita bakar dia dan kita jangan pandang belakang. Yes. Selepas daripada itu sebenarnya di sungai tu, sebenarnya nak tanya sungai di mana, dekat Tanah Merah kan sebenarnya yang dilakukan ni. Sungai dekat mana? Tapi sebab ada undang-undang baru sekarang ni, tak boleh dibakar di sungai dah. So kita bakar kat tebing sungai sahaja. Tapi masih dilepaskan di sungai juga? Tidak. Sekarang letak tebing sungai sahaja, dah tak boleh lepaskan. Kalau ikutkan tradisi lama, kapal itu harus dilepaskan ke sungai, dalam arus sungai. Tapi sekarang sebab ada undang-undang baru untuk keselamatan dan juga untuk environment, sekarang dah tak boleh dah, kena dekat tebing sungai saja. I see. Okey. Irene, kalau orang kata ini melibatkan ritual-ritual keagamaan juga ya. Jadi mungkin ada atau tidak Irene dan kru-kru anda mengalami pengalaman-pengalaman pelik ataupun sesuatu yang tak boleh lupa lah masa anda syuting untuk dokumentari ini?
Masa itu tak Tak ada, semuanya berjalan dengan lancar sekali. Okey. Saya sangat risaukan hujan, tapi alhamdulillah tak hujan lah hari itu. Okey, kita bercakap mengenai menghasilkan satu dokumentari pendek ni. Biasanya orang akan menghasilkan satu dokumentari yang berdurasi panjang lah, mungkin dalam 45 minit ke 1 jam, yang mungkin boleh memberikan gambaran yang lebih jelas berkenaan dengan topik yang nak ditonjolkan ni. Tapi kerana dokumentari ini sangat pendek, mungkin orang akan beranggapan bahawa dokumentari pendek mungkin tak ramai kru yang terlibat. Tapi untuk projek ini sendiri, berapa orang yang terlibat dalam penggambaran itu sendiri? Dalam projek ni saya seorang je syuting. Okey, saya nak diam sekejap. Saya terkejut. Okey, kenapa Tak ada bantuan? Ada kawan je lah tolong ambil barang sikit-sikit. Dan saya time syuting ni pun dengan seorang kawan. Dia seorang penyelidik dari kita UKM. So projek ni pun is based on her research. Dia pun peranakan Cina juga dari Kelantan, dan dia pun pengkaji untuk peranakan Cina ke Kelantan lah. So bila dia dapat funding dari UKM, dia ajak saya untuk collaborate lah untuk shooting event Ong Chung ni. Jadi kira kena multitasking ya. Yes. Semuanya kena multitasking sendiri oleh Cik Irene kita. Tapi saya kira itu satu pengalaman yang berharga juga ya, bila di mana kita perlu orang kata membahagikan segala tugas untuk diri sendiri. Betul. Tetapi mungkin apa yang Irene nampak kelebihannya lagi bila Irene perlu buat semua perkara sendiri? Dia memberi pengejaran yang bagus. Ya. So kiranya kita boleh handle semua benda, audio pun handle sendiri, visual handle sendiri, editing handle sendiri. Tapi kalau secara long term, lebih baik janganlah. Ajaklah kawan-kawan datang syuting sekali. Sangat penat. Ada sebab tak kenapa Irene yang buat sendiri, yang tak ada menggunakan kru ataupun cameraman, audio, teknikal dan sebagainya? Sebab bajet yang tidak mencukupi, satu. Dan kedua, saya memang dah terlalu lama buat kerja bersendirian. So bagi saya dah perkara biasa lah. Tapi akan berubah tahun ni, insyaAllah. Okay, apa perubahan tu sebenarnya? Kalau diberikan peluang kepada Irene untuk menghasilkan satu dokumentari yang diimpikan, dokumentari apa tu yang Irene nak hasilkan? Saya impikan untuk membuat dokumentari baru yang menceritakan tentang seorang penyelamat lebah dekat Malaysia. So kalau ada kes lebah yang terbuat rumah dekat rumah orang, so dia akan datang ambil lebah tu dan relocate dia ke tempat lain yang lebih selamat. Oh, itu menarik juga. Okey, Irene, ini adalah juga short dokumentari pendek ini ya, juga di bawah short story Big Impact. Dia antara salah satu dalam inisiatifnya. Jadi mungkin orang kata apa pandangan Irene berkenaan tentang inisiatif ini? Oh, sangat-sangat bagus sekali. Sebab dalam program ni pun kita dibimbing oleh 2 orang mentor. Dan saya sangat bertuah dapat 2 orang mentor yang sangat hebat. Siapa tu? 2 orang mentor yang Miss Corinne dengan Miss Linda Hugh, Nick Linda Hugh. Okey. Ada juga mentor tu yang penting ya Basha ya? Betul. Sebab kadang-kadang mungkin kita rasa kita dah berpengalaman, tapi masih ada benda-benda baru yang kita boleh belajar daripada mentor-mentor ataupun orang-orang lama dalam industri. Bercakap mengenai mentorship program ni, dia sebenarnya mungkin Irene boleh ceritakan sikit mengenai program tu sendiri, siapa yang boleh terlibat? So dalam program ni biasanya adalah partisipan dengan mentor. So kita akan membawa cerita kita dan mentor akan guide, tengok macam mana jalan flow dia yang bagaimana, mana yang info yang penting dan tak penting. Okey. So lagi seorang mentor pula bahagian editing, dia akan bantu kita untuk synckan semua footage kita agar dia semua berjalan dengan lancar. So dia tak ada macam ada gap ke tiba-tiba tak ada music ke, ada bunyi pelik ke. Dia akan bantu kita kat situ lah. Okey, so, pastinya baik. bila kita nak menghasilkan satu dokumentari, penceritaannya berbeza dengan bila kita nak buat filem. Jadi untuk Irene sendiri yang banyak menghasilkan dokumentari, mungkin boleh kongsikan bersama kami dan juga kepada penonton perbezaan antara menghasilkan satu dokumentari dengan perbezaan antara menghasilkan satu filem. Filem biasanya dia banyak ikut skrip. Semua dah ada planning, dah boleh settle. Dokumentari ni pun ni mencabar kat sini sebab walaupun ada skrip, tak akan 100% dapat from dari skrip yang ditulis itu. Sebab apa yang
apa dari kajian yang kita tahu tak semestinya betul berdasarkan pengalaman orang yang kita interview itu. So dari situ kita kena ubah lagi jalan cerita kita, nak kena replanning balik. Okey, ini penting juga untuk kita nak bagi tahu semua kepada penonton Perkabaran Malaysia di mana mereka dapat melihat dokumentari The Ong Chun Procession ini. Di YouTube ataupun ada platform lain ataupun mungkin Irene boleh kongsikan dengan kita. Boleh follow page Walk the Dog dekat Facebook dengan YouTube. Boleh cari banyak, ada 7 lagi filem dokumentari pendek yang dalam program mentorship ini. Okey, selain itu ada juga dokumentari yang lain juga ya. Itu menarik sebenarnya. Dan nama pun dokumentari pendek kan. Jadi antara apa lagi mungkin selepas Ong Chun Procession ni, tadi Irene ada sebutkan sekarang masih dalam proses penggambaran lagi satu dokumentari. Boleh ceritakan sikit ke tak? Ataupun rahsia ke macam mana? Belum ada planning lagi. Skrip pun saya tak tulis. Saya sekarang ni hanya follow karakter saya saja. So kalau dia ada case untuk handle lebah, saya akan ikut dan saya akan shoot je. Cara macam mana dia selamatkan lebah, apa dia buat lepas itu. Dan dia akan bagi info tentang lebah. Kenapa pentingnya lebah dalam kehidupan, untuk semua kehidupan sebenarnya. Adakah ini bermakna Irene kena sentiasa on standby? Bila ada kes-kes untuk menyelamatkan lebah, je dia call, Irene kita ada kes sekarang, jom kita kena pergi. Yes, begitulah. Wow. On standby je ya. Okey, standby. Di hujung-hujung ini penting juga mungkin kita bagi ruang kepada Irene, mungkin anda boleh memberitahu apa yang anda mungkin perlukan di masa hadapan untuk anda buat menambah baik lagi dalam setiap projek yang mungkin Irene terlibat selepas ini. Saya rasa yang pentingnya dapatkan grant dan funding untuk dokumentari, untuk proses dokumentari ini. Ya. Dan yang kedua, untuk ada seorang mentor untuk guide ke arah cerita dokumentari tersebut. Sebab kalau dalam fikiran saya seorang saja tak cukup sebenarnya. Memang nak kena ada teamwork baru boleh hasilkan yang terbaik. Okey. Alright, kita dah dengar sedikit sebanyak daripada Irene sendiri, pengarah The Ong Chun Procession berkenaan dengan perarakan Ong Chun. Satu perarakan yang menyambut Dewa Ong Ya. Dan kita ada tadi ada sedutan-sedutan gambar-gambar sedikit, tapi kalau kita nak saksikan sendiri dokumentari pendek The Ong Chun Procession ni, kita boleh saksikan sekarang. Tapi kita ucapkan terima kasih dulu kepada Irene sudi bersama kita, dan kita boleh saksikan The Ong Chun Procession. Ong Chun ni, lan Chun ni, susah enggak lan ye sim, ai Chun, start Chun. Tapi dalam muisi ni, muisi sim kau ai Chun kau ni cepat. Dan kau mui, Chun Ong Chun ni, lan ke Chun hamil isu. Lan kau kia balon ni, kia bosoi, lan ai sangki. Pasal koi un ni, hamil pun lah jadi ai Chun. Koi un lan kampung, lan ai tua bình an. Kerja saya sebagai tukang rumah. Tukang rumah pun kok kapur lah. Masa Senin hari Jumaat ke, ada orang panggil pergi buat orang kahwin, saya pergi buat orang kahwin. Ujung subia ni saya Chun Ong Chun, hawa bahagia Chun Ong Chun. Chun Ong Chun ni lan sihan lagi. Cepat tu cap si hui. Bila orang buat tai ada backwah, ada tai cusu lah. Lan ni hin cek tu aku lan ni Chun Ong Chun, Chun tak Ong Chun dah. Pasal jeep lại bên ilang bộ hơi jeep. Rồi tôi ilang khoa đang khi đi thủ pia ni. Đang khi thảo khoa. Ibong mồi lan.
Lệ ai chùa cả. Cái ai sai, dịp lại không? Lan chỉ làng vậy thôi dịp. Lan bị yêu chế lagi, tapi hơi lan chỉ làng. Lan dịp khi nên tao chùa. Rồi thì cả lan chùa hai mình bị kia chùa betul boy, sengku, saya. Cả lan con là cả lan chùa. Kiểu lan chui quạ tịnh lại chùa khi cả leo cho đi bị kia. Lan làng hoa hi, ai chùa chứ khoan. Plewo kau kain, tapi tinggal tradisi lange lau lang kuca yang cuma pun yang tik tu. Kalau tongkin modern lain kita tu je lamai lagi. Sekarang tik thang lain tu lanjut yang tik tu. Pasal tongkin tik lang kau etik lagi tu lagi. Ulang tu ni tu ala bin lange thau nau kalau lang yang baca kalau lang bokin new. Bộ sĩ yong chịu các bộ đang bộ yong chịu lại yong cái kỳ siêu chụp lại chẳng cảว่าหลังโจสูนี่โจอาบอยโจเจียนี่โจไทยตีล่ะจำเกล่ะตัวแกมาซะโจให้เซ็กขี้ล่ะให้หลังเจียก็เรียกสิว่าหลังกำพองชุดไหลก็ตรงโดยงเอปโปก็เมซี่ก็หลังกันหน้าilang suka lah gotong royong sao kiu hele kiu hiu là se tampuk tu lah hami lah kiu ilang chu ai hơi hợp triệu ai lang tua khi cả apa khi hơi lang cái gì heo xin theo cái đề bị kia Pai chia li kun tua zi bên lưu thiong liệp tu ya li kim con liong si chun Kijit lại là Wasan kawai kampung Pasir Menyanyi Biu ni Wasin lại tong kim si kok hợp triệu lagi. Rồi generasi khác lại ni Wabik kong betul lah. Rồi hết đây tong kim si pemuda lan lang pakat lại taka chiu lại lão jual lại pemuda lah gotong royong ni lang khua liao pemuda lah ni ko ekhi lagi. Walau lan ni lao liao mo pemuda khi lại pun tiang tiu ilang tiu chu lagi. Ibe sai pang tiao lagi. Nan tong lại ta tiu lan u cheng sim pang chinh sim khi cái leo cười lan sim cũng gà sắt tia leoว่าจูยังจุนตากาชิวกะไว้ตัวกูหลายสตาร์ว่าจูตากูละcepat tu gojap ni dah saya kira teng umur saya boleh tahu dalam 20 dah Ong Chun họ trả sang này cho Ong Chun niว่าพ่อแปว่าหลายกล้องก็สีเธอเดี๋ยวเท่าต่างโบแต่ที่ว่าเบโจหรอว่าเคยหลังกล้องสีนกล้องเก่าซีป้ายองจูนนากีกล้องอีบอกว่าปังว่าสีสิงที่บอกไม่อายดอแต่ปีสีนจะควางกล้องกับลำปงกาโซหัวฮีโจขีลากีละเก่าลั่นบุลาดแล้วก็บุเปลี่ยนแล้วนะก็แล้วสิว่าเนี่ยว่าไปแจงเดียวว่าหลังจากคุยหอยแล้วก็สิ่งที่บ่มีอายแล้วล่ะหอยอีหลังปมโดโจกีละ Terima kasih anda terus setia bersama dengan kami di Apa Khabar Malaysia. Okey, untuk slot ini kita lebih santai dan saya kira sesuatu yang cukup menarik kita nak berbicara berkenaan tentang Orkestra Seni Kebangsaan. Dan kalau nak tahu sudah hampir 3 dekad Orkestra Seni Kebangsaan ini berada di Malaysia. 3 dekad 30 tahun Pasha. Betul tu 3 dekad 30 tahun. Kita merayakan 30 tahun Orkestra Simfoni Kebangsaan dan bersama kita pada hari ini adalah Prinsipal Kanan Calo Encik Nasran Nawi. Assalamualaikum dan terima kasih sudi bersama kami.
Ya. Baik, kita nak mulakan kita dengan mungkin boleh kongsikan serba sedikit perjalanan OSK sepanjang 3 dekad. Lama 30 tahun ya. Betul. Saya sendiri dah mulai 1953 lah bersama Orkestra Simfoni Kebangsaan. Ya. Bermula dengan Kementerian Kebudayaan semasa itu. Tahun 1989 dia mengambil 17 pemuzik sepenuh masa untuk merealisasikan hasrat kementerian semasa itu untuk tubuhkan Orkestra Simfoni Kebangsaan. Tapi dilancarkan pada tahun secara rasmi 1953 pada 28 Ogos ya. Kira dah lama lah tu ya. Okey, dan kira hampir orang kata 3 dekad ya, pastinya banyak juga pencapaian dan juga orang kata pengalaman yang tak dapat dilupakan. Mungkin Cik Nasra nak berkongsi dengan kita hari ini. Salah satunya masa kita dapat dijemput oleh Asia Orchestra Week di Jepun Osaka dan Tokyo. Itu salah satu daripada pencapaian kita lah yang terbaik. Kita the whole orchestra dijemput ke Jepun untuk bersama dengan orkestra ASEAN yang lain. Diberi platform mengadakan persembahan di hall yang kira bertaraf dunia juga lah. Ya, betul. And then tak seperti di sini ya, kalau pop concert ataupun pop artis orang macam menunggu mereka. Dan ini even classical orchestra di belakang stage tu diorang tunggu nak dapatkan kita punya autograf masa tu. Kita pun terkejut juga. Tapi untuk peminat-peminat muzik orkestra ni, orang kata selalu dilihat sebagai satu seni ataupun cabang muzik yang agak elit, tak dekat pada rakyat. Macam mana? Itulah dia. Itu bergantung juga. Saya rasa untuk pada OSK saya pendekkan, kita punya matlamat atau di kementerian kita nak dapatkan orang cakap dia menuju ke platform yang lebih tidak sangat elit. Semua orang boleh dapat. Ya, betul. Sebab itu sebab harga tiket kami pun orang cakap rahmah ya, RM30 je. So saya pun terkejut semasa tahun ni kita mengadakan program tersebut dengan harga yang murah. Semua generasi masyarakat ada bersama kami. So kalau dulu kita tengok orang yang yang have lah orang cakap lah tak lagi saya rasa. Kalau kita nak orang cakap menyebarkan sesuatu yang baru pada mereka, kita perlu orang cakap lebih lebih merapatkanlah kepada lebih mesra ya. Terutamanya harga ya. Okay. Tapi kalau dengan harga tiket rahmah sebegitu, saya rasa mungkin pasti ramai lagi menarik yang akan melihat orkestra seni kebangsaan. Betul. Yang LSS kita Lamansari series yang 4 dah habis dijual. Okey. Dah habis dijual daripada bila kita lancarkan awalnya. Jadi tak bolehlah selip-selip saya dengan Pasha ke. Nanti kita boleh cek dengan kita marketing pemasaran ya. Boleh insya-Allah. Okey, kita dah tahun 2023 ni, kita dah berbaki dalam sebulan lebih lagi. Ada tak lagi persembahan-persembahan OSK yang akan diadakan, dan juga boleh kongsi sikit mengenai program-program yang akan dijalankan, pelibatan OSK yang ada kerjasama mungkin dengan agensi-agensi lain. Okey, kesemuanya LSS kita ada 4, Lamansari siri 1, 2 dan 3. Yang keempat ni minggu ini, Sabtu, hari Sabtu 18 hari bulan November. Dia punya yang menarik perhatian kami ialah kita akan mempertengahkan pemain piano, solo piano bakat Malaysia sendiri yang sekarang ni berada di Austria. Dia baru sampai, saya rasa semalam baru sampai di sini. Yang memang bakatnya telah digilap dari kecil oleh program kalau dulu pemata seni, jenis seni kan, dia dah daripada situ lah. Sekarang dah 20 lebih dah dia. Umur 20 lebih. So kita jemput OSK jemput Celestine bersama OSK untuk buat persembahan solo. Lamansari keempat dia ada 2 segmen. Segmen pertama of course Orkestra Simfoni Kebangsaan akan memainkan Overture, Mendelssohn Overture, dan lagu kedua Mozart Piano Concerto. Ya, yang itu kita akan mengiringi Celestina sebagai pemain solo. Dan kita ada break about 20 minutes dan bersambung dengan Symphony Mendelssohn Symphony, Italian Symphony.
Jadi silakan. Silakan Kak Zalia. Kalau kita boleh lihat di kaca TV sekarang, itulah antara sedikit sedutan orkestra OSK sendiri yang sedang bermain, bermain ini dekat Istana Budaya ke? Betul. Alright. Okey, lambang sari series ni ada 4 yang macam Encik Nasran sebutkan tadi dah habis dijual tiket-tiketnya dalam masa beberapa jam saja dilancarkan. Jadi memang menunjukkan ada sambutan, memang orang ramai tu berminat untuk menyaksikan orkestra. Ada perbezaan ke antara 4 series ni, lagu-lagu yang dibawakan mungkin ada tema yang berbeza, bagaimana? Dia the first lah, yang first two tu kita ada bermain dengan flute. Kita mengiringi flute concerto lah. Pemain daripada tempatan juga, Encik Fu Chi Hao. Yang keduanya, Laman Sari Seri kedua, kita mengiringi harp. You tahu harp tu? Yes. Kalau orang cakap kira alat muzik syurga lah kan, nampak kan. Betul. Ya, betul. Harp tu. So mendapat penuh juga yang kedua. Tapi yang ketiga memang tiada solois langsung. Yang think bulan baru lepas. Kita memang untuk lagu yang kita mainkan tu memang untuk mencabar pemain orkestra tu sendiri. Yang keempat yang coming this weekend, di Saturday, ialah seperti saya katakan, pemain solo piano lah. Yang kami iringi juga. Jadi mungkin untuk Laman Sari series ini berapa lama durasi setiap persembahan ataupun bagaimana? 1 jam 20 minit macam tu. Pendek, cukup untuk mereka tidak berasa orang cakap bosan kan. Sekarang bila sekarang ni masyarakat sekarang semua nak yang cepat. Kan. So kita tidak lama sangat, tak seperti yang sebelum ini lah. Sebelum ini tu berapa lama? Kadang-kadang nak dekat 2 jam juga. I think saya rasa konsentrasi masyarakat muda lebih pendek berbanding yang dulu-dulu. Betul. So 90% atau 90% penonton kami, saya tengok semua penonton baru. Mungkin saya dah tua kot, tapi saya tengok semua masyarakat muda. Saya pun terkejut, mana datang yang saya tak pernah tengok tahun-tahun yang lepas. Semua orang yang baru. Satu mungkin dengan bahagian pemasaran kami di Istana Budaya dapat tap ataupun new apa orang cakap market. Salah satunya saya rasa harga tiket tu penting sebab RM30. Imagine kalau RM30 kalau satu family, atau bawa satu family 5 orang kali 3. Betul. Kalau kita satu tiket RM150, saya rasa orang takkan datang. Kita nak orang datang menyaksikan, kita nak educate them klasikal barat, kita perlu lebih mesra dengan mereka lah, dengan harga ataupun program. Encik Nasran sendiri macam mana melihat dari segi penghayatan dan juga penerimaan lah masyarakat sekarang, terutamanya generasi muda terhadap muzik klasikal barat ni, sebab dia bukanlah muzik mainstream, dia bukan muzik pop, bukan rock. Pendapat Encik Nasran macam mana? Itu saya rasa saya cakap tadi, Laman Sari 1 sampai 4, yang di ketiga ni dan keempat penuh. Saya tidak pernah OSK merasakan begitu sebelum ini. Kemungkinan dengan what do you call it, social media sekarang, mereka rakyat kita, orang muda kita pun mendengar. So, maknanya market tu ada. Cuma ni sekarang kita perlu again mesra dengan program kita, dan juga yang paling penting saya rasa harga tiket tu sendiri saya rasa penting. Itu. Memang orang kata sekarang ini laman sosial tu bagi impact juga untuk apa-apa program dan juga perkara yang ingin kita lakukan. Okey, kita ada banyak juga lagi perkara yang kita nak tanyakan kepada Encik Nasran berkenaan tentang Orkestra Seni Kebangsaan dan juga Laman Sari Series. Jadi jangan ke mana-mana, kita nak berehat sebentar, kembali selepas ini. Okey, kita masih lagi bersama Encik Nasran Nawi, Prinsipal Kanan Cello dari Orkestra Simfoni Kebangsaan. Kita nak teruskan perbincangan kita dengan Encik Nasran.
kita dah biasa dengar kalau kita bercakap tentang simfoni je dah memang muzik klasikal barat. Tapi nak tanya juga kepada Encik Nasrani, ada tak OSK pernah memainkan muzik klasikal tempatan ataupun adakah muzik klasikal tempatan dan muzik tradisional kita boleh diorkestrakan? Macam mana? Memang boleh pun. Cuma bila cakap klasikal tempatan tu kita tiada kelas ketempatan ya. Cumanya memang Orkestra Simfoni Kebangsaan lagu-lagu tempatan tu kita pernah main. Kita pernah main Zapin, Asli ataupun Lambang Sari Siri sebelum ni. Tahun lepas kita ada buat patriotik, unsur patriotik, layar perak maknanya lagu-lagu filem, apa lagi dance music, lagu tarian. Kita mengiringi tarian tempatan kita. Boleh kita serba boleh memainkan lagu apa pun. Cuma kita punya genre orkestra tu sendiri nama setup is orkestra simfoni. Maknanya ada alat bertali, alat tiupan, alat perkasi. Itu kita tanya juga dekat Encik Nasrani sebenarnya mungkinlah untuk pengetahuan semua penonton. Dalam satu simfoni itu mungkin ada departmen-departmen bahagian yang berlainan. Mungkin Encik Nasrani boleh terangkan apakah bahagian-bahagian yang berlainan dalam satu atau yang membentuk satu orkestra simfoni. Yang paling penting sekali dia memang ramai lah. Kadang-kadang orkestra simfoni itu maksimum sampai 100 orang. Tapi di orkestra simfoni kebangsaan dalam 70. Kita perlukan juga pemain jemputan. Unit-unitnya kita ada alat bertali, alat tiupan. Alat tiupan pun ada 2 unit. Woodwind dan brass. Kalau brass tu trumpet lah. Brass lah maknanya yang besar tembaga lah, yang besar lah. Brass, trumpet, trombone, tuba. Itu alat brass lah. Dan alat woodwind, oboe, flute. Pernah dengar tahu oboe tak? Besun. Tak pernah dengar. Kita kena pergi sampai dia woodwind. Clarinet, tahu clarinet? Dia adik-beradik clarinet. Clarinet, flute, oboe dan besun. Recorder tak ada? Recorder tak ada. Dan unit alat bertali. Alat bertali ni dia ada 5 segmen nak kira. Violin 1, violin tu ialah violin violin 1, violin 2, viola. Viola tu bukan biola, viola. And then cello yang saya main tu lah besar tu, dan double bass. Perbezaan cello dan double bass. Dia cello menggunakan double bass pun pakai bow. Semua pakai. Kalau you tengok jazz play tu dia pakai pizzicato. Kalau dalam sepatutnya dia bermain dengan bow juga. Penggesiknya, penggesik tu dipanggil bow lah. Yang dibuat daripada kayu penambuko daripada Brazil, dan dia punya rambut tu, dia panggil rambut hair tu daripada ekor kuda. Itu bow, dia panggil bow. So double bass, cello, viola, dan untuk violin dia ada 2. Violin 1 dan violin 2. Dia panggil semua tu violin family lah. Kalau dikatakan dari segi voices dia, violin tu soprano lah. Viola alto, penyanyi alto. Cello tu tenor. Double bass is bass lah. Banyak ilmu-ilmu orkestra yang saya dapat share hari ini ni. Betul. Yang penting kalau tiket dah habis selama sehari series, tapi kita ada open rehearsal. Open rehearsal. Apa tu? Maknanya kalau you tak dapat tiket boleh datang ke open rehearsal. Masa kami buat latihan. Itu terbuka kepada orang ramai. Terbuka kepada orang ramai. Hari Khamis 16 hari bulan. Daripada 9.30 pagi hingga 12.30. Itu sesi pertama. Sesi petang 2 sampai 4.30. So you boleh masuk, nanti ada, you boleh scan lah sebab kena daftar, sebab kita perlukan maklumat. Dan duduk di panggung sehari menyaksikan macam mana OSK berlatih. Kita tengok, kadang-kadang saya akan berinteraksi dengan yang datang semasa open rehearsal. Dia call open rehearsal lah. Sebabnya bukan senang nak masuk Istana Budaya, sebab kita tak boleh masuk macam tu je. Jadi open rehearsal tu memberi peluang kepada public, orang awam masuk ke Istana Budaya.
tengok sendiri apa yang kami buat semasa latihan, maknanya di belakang tabir lah maknanya. So saya kadang-kadang pun terpaksa berhati-hati semasa latihan sebab ada penonton kan. Itu yang penting. Tapi mereka tengoklah the inside macam mana macam mana orang bekerja, pemuzik bekerja bersama konduktor, bersama solois, etika mereka. Proses untuk bermain dalam satu simfoni perlukan latihan yang panjang. Tapi untuk Lamang Sari Series ni sendiri, berapa lama proses latihan untuk semua? Kita bermula berlatih untuk konsert on Saturday, hari Rabu itself, 15 besok, lusa. Besok ya. 3 hari dengan a bit of a dry run lepas Jumaat petang tu. Dan Saturday little bit of sound check, dan malam terus konsert. Sebab pemain-pemain dia dah professional. Yes, memang kerja dia. Lagu-lagu memang kita dapat awal, kita dah tahu dah program apa kita buat masa depan. So kita dah tahu apa nak perlu buat. Bila nak satukan tu, yang pentingnya direction, yang pentingnya konduktor lah memberi direction apa ke mana muzik tu kita ke bawah lah. Jadi Cik Nasran sebagai prinsipal kanan juga sebenarnya ada tanggungjawab membawa pasukan ini untuk persembahan nanti. Jadi mungkin apa harapan Cik Nasran sendiri untuk Lamang Sari Series ini? Harapan kami, bukan saya, kami di Istana Budaya, Istana Budaya itself, Kementerian dan juga OSK ingin mengalu-alukan orang ramai dengan tiket yang rahmah, dan kita punya program yang telah dijadualkan sentiasa datang untuk mengetahui muzik klasik ini sendiri. Sebab tanpa, kalau tak tahu maka tak cinta. Betul. Tak kenal maka tak cinta. Tak kenal maka tak cinta. Sebab saya ada masa open rehearsal, ada orang datang dari Pahang. Datang nak tengok rehearsal je. Ada even engineer ataupun arkitek, dia datang nak tengok macam mana dia orang pemuzik ni buat kerja. So open rehearsal pada kami yang kami buat mulai tahun ini, makin setiap kali open rehearsal dia punya penonton makin ramai. Yang lepas untuk Lamang Sari Series ketiga, saya rasa 200 ke 300 orang untuk open rehearsal saja. Masuk. Ya. Okey, kita nak tahu juga macam mana kita nak tahu dengan lebih lanjut lagi informasi dan juga aktiviti-aktiviti OSK. Itu yang penting akan datang. Itu saya pun ialah walaupun tiket dah habis, tapi open rehearsal tu memang ada 16 hari bulan ni kita ada, pagi dan petang seperti yang saya cakap tadi. Kalau nak tahu info, boleh email ke Istana Budaya. info@istanabudaya.gov.my ataupun boleh telefon sendiri ke talian kami 03 4026 5555. Ataupun program-program IB boleh melawati kita punya laman Sawang, www.istanabudaya.gov.my di laman sosial kami. Itu dia, terima kasih kita ucapkan kepada Encik Nasran Nawi. Orang kata apa, orang kuat untuk orkestra simfoni kebangsaan kita. Tadi memang tiket dah habis Baisha, tapi mungkin masa rehearsal kita boleh mencelah sedikit. Mungkin kita boleh Salihah. Apa kata kita bersama-sama ni, betul? Terima kasih sekali lagi Encik Nasran, dan kita dah pun sampai ke penghujung rancangan Apa Khabar Malaysia untuk pagi ini. Diharapkan perkongsian kita sedikit sebanyak dapat memberi manfaat kepada anda di luar sana. Ya, walaupun kita sudah berakhirlah di Apa Khabar Malaysia, terus setia dengan Bernama TV kerana banyak lagi program menarik menanti anda. Saya Nur Salihah Azmi. Saya Baisha Rahim. Jaga diri, jaga kesihatan semua. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye. Terima kasih Encik Nasran. Sama. Segala